Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, panel juri Encik Azizan Morshidi, pensyarah khusus AH20903, masyarakat industri, para pendebat serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada pagi ini bagi menjayakan debat pusingan akhir AH20903, masyarakat industri. Saya, Nurlina binti Abdul Hamid, selaku moderator pada sesi pendebatan ini bersama saya, Saudari Maureen Songkian, selaku penjaga masa pada pagi ini. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan pasukan yang akan bertanding pada hari ini. Di barisan pasukan pencadang, pembahas pertama, Saudara Hakimi. Seterusnya, pembahas kedua, Siti Nur Aisyah binti Ramli. Pembahas ketiga, Saudari Jacqueline Julan Jakub bersama pembahas simpanan Maria Zarika binti Kahar. Seterusnya, di barisan pasukan pembangkang, pembahas pertama, Kesava Kamishwar Pillai. Pembahas kedua, Saudari Nur Safika binti Al-Habib. Pembahas ketiga, Saudara Muhammad Hamizan Syahmi bin Abidin bersama pembahas simpanan Nur Viviana binti Usin atau Marusin. Untuk makluman semua, usul yang akan diperdebatkan pada hari ini ialah Dewan ini percaya bahawa ekonomi platform digital di Malaysia pada masa kini merupakan bentuk eksploitasi buruh yang lebih sistematik dan sukar ditentang berbanding dengan era sebelum ini kerana ia menggabungkan salah klarifikasi pekerja, pengawasan algoritma yang terselindung serta ideologi kebebasan pasca industri. Sebelum kita memulakan perdebatan, izinkan saya menjelaskan beberapa peraturan asas. Pertama, setiap pembahas diberikan masa sebanyak 7 minit untuk berhujah. Kedua, isyarat masa akan diberikan oleh penjaga masa. Ketiga, para pembahas hendaklah menjaga adab, disiplin dan profesionalisme sepanjang perdebatan berlangsung. Keempat, sebarang keputusan yang dibuat oleh panel juri adalah muktamad. Dan yang terakhir, para hadirin diminta memastikan suasana dewan sentiasa terkawal. Tanpa melengahkan masa, kita akan memulakan debat pusingan akhir AH20903, masyarakat industri. Saya menjemput pembahas pertama daripada pasukan pencadang untuk memulakan perbahasan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada juri yang terhormat serta para hadirin yang hadir hari ini. Yang dipertua, pihak pencadang berdiri teguh menyokong usul ini, di mana ekonomi digital platform di Malaysia merupakan bentuk eksploitasi buruh yang lebih sistematik dan sukar untuk ditentang. Kami daripada pihak pencadang akan membuktikan bahawa platform digital pada hari ini merupakan salah satu eksploitasi halus yang dilakukan oleh syarikat-syarikat yang mengendalikannya. Daripada usul ini, dia membawa 3 elemen utama yang melihatkan imej platform digital tersebut telah mengeksploitasi buruh yang bekerja di platform digital. Salah satunya iaitu klasifikasi pekerja, salah mengklasifikasikan pekerja, dan pengawasan algoritma yang terselindung serta ideologi kebebasan pasca industri. Yang dipertua, menurut Karl Marx, teori Karl Marx, eksploitasi berlaku apabila pemilik modal memperoleh keuntungan daripada hasil yang didapat daripada pekerja tersebut, di mana kita perlu memahami apakah eksploitasi pekerja. Eksploitasi pekerja adalah apabila suatu nilai yang dihasilkan oleh pekerja
tidak sama dengan apa yang mereka dapat. Manakala pemilik modal mendapat hasil tersebut dan tidak membahagikan hak pekerja itu dengan adil. Kemudian, kita perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan sistematik. Sistematik adalah sesuatu yang di mana sebuah sistem yang dirancang oleh syarikat untuk mengawal platform digital tersebut, dan ini sukar untuk ditentang oleh buruh-buruh yang bekerja atau pekerja-pekerja gig yang bekerja di platform digital. Untuk fakta pertama atau hujah pertama kami, iaitu majikan salah mengklasifikasikan pekerja tersebut. Kenapa? Apabila kita lihat definisi pekerja, daripada definisi pekerja tersebut, pekerja adalah seorang yang bekerja dengan majikan, di mana melalui akta ataupun SLO yang ada di Sabah, syarat bekerja adalah mendapat hak penjagaan ataupun menjaga kebajikan pekerja, salah satunya KWSP, cuti tahunan, dan kadar bayaran yang tetap, iaitu 1,700. Di situ di situ syarikat platform digital sudah salah mengklasifikasikan pekerja tersebut, di mana mereka menganggap pekerja adalah rakan kongsi atau salah satu daripada untuk menjalankan platform tersebut hanya rakan kongsi dan hanya mendapat upah apabila mereka bekerja, dan tidak mendapat upah apabila mereka hanya duduk diam. Ya, memang jelas mereka duduk diam tidak menghasilkan apa-apa. Namun, apabila kita lihat dalam daripada definisi tersebut, kita mampu melihat apabila pekerja dapat kerja, namun algoritma ataupun yang sudah ditetapkan oleh syarikat tersebut, seperti kadar upah apabila mengantar barang, terkadang sentiasa berlaku order yang atau pesanan yang tidak diambil oleh pelanggan, dan ini kos tersebut akan ditanggung oleh rider tersebut, bukan oleh syarikat tersebut. Jadi di sini sudah dilihat bahawa mereka bukan pekerja lagi. Jadi mereka seperti majikan itu sendiri dan tidak terlindung. Kemudian kita lihat daripada kos mereka, seperti minyak ataupun memperbaiki motosikal atau kenderaan mereka. Siapa yang tanggung? Yang ditanggung adalah mereka sendiri. Namun apabila kita bercakap tentang kadar upah mereka sentiasa berubah dari mengikut terkadang mengikut musim ataupun cuaca. Apabila keadaan hujan, pelanggan akan kurang. Dan apabila musim seperti perayaan ataupun sambutan apapun itu, pelanggan akan ramai. Jadi di sini sudah kita lihat bahawa ketidakjaminan mereka untuk bekerja di platform digital ini sudah jelas. Kemudian apabila kita melihat daripada kajian-kajian lepas, iaitu kajian daripada Universiti Putra Malaysia, mereka menyatakan bahawa kebanyakan pekerja-pekerja yang bekerja di sektor platform digital ini mengalami kesukaran dalam menentukan masa mereka dan mengalami kesukaran dalam mengurus kos mereka sendiri. Kerana apa? Kerana platform digital hari ini sudah membawa beberapa syarat-syarat yang amat ketat kepada pekerja tersebut. Dan ini sangat sukar untuk pekerja tersebut untuk beradaptasi ataupun mengurus masa mereka dan mengurus kos mereka, di mana apabila mereka mendapat komplain daripada pelanggan, rating mereka akan turun. Apabila rating mereka akan turun, pelanggan tidak akan mencari mereka kerana rating mereka rendah. Dan ini membuktikan bahawa kesukaran mereka untuk mengurus kos mereka, mengurus masa mereka, bukan tergantung daripada mereka sendiri, namun daripada platform tersebut. Pada hari ini juga kita dapat lihat kebanyakan
kebanyakan pemandu-pemandu e-hailing atau pemandu Grab sentiasa berdepan dengan masalah kesihatan mereka, iaitu kemalangan, dan ini juga tidak ditanggung oleh syarikat, malah dibiarkan sahaja. Oleh itu saya ingin mengakhiri ucapan saya untuk hujah pertama ini dengan satu persoalan. Adakah pekerja-pekerja ini terlindung haknya? Itu sahaja. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak pencadang yang sedang terperangkap dalam naratif distopia. Terima kasih kepada panel juri serta Tuan Yang di-Pertua. Di sini saya ingin menegaskan bahawa kami pihak pembangkang menolak usul bahawa kerajaan telah melakukan kesilapan besar dengan menyamakan semua hubungan kerja platform sebagai eksploitasi. Menurut teori Weber, Max Weber, masyarakat moden bergerak ke arah rasionalisasi dan kecekapan platform digital merupakan inovasi yang meningkatkan kecekapan pasaran buruh. Sebagai hujah pertama saya, ekonomi platform memberikan kebebasan pilihan yang lebih besar. Tuan Yang di-Pertua, perbezaan paling ketara antara pekerja platform dan pekerjaan tradisional ialah tahap fleksibiliti yang dimiliki oleh pekerja. Di sini, pekerja platform boleh menentukan sendiri sama ada bila mereka mahu bekerja, berapa lama mereka mahu bekerja, kawasan operasi mereka serta jumlah tugasan yang ingin mereka melakukan. Sebaliknya, pekerja dalam sistem pekerjaan tradisional sering terikat dengan jadual kerja yang tetap, kehadiran wajib dan kawalan organisasi yang lebih ketat. Sebagai contoh, jika seorang pemandu e-hailing tidak berpuas hati dengan kadar bayaran dia atau dengan kadar bayaran atau insentif yang diberikan, beliau mempunyai pilihan untuk berhenti menggunakan aplikasi tersebut. Oleh itu, di sini fleksibiliti yang diberikan oleh ekonomi platform merupakan peningkatan dalam otonomi pekerja, bukannya bukti eksploitasi. Hujah kedua saya, ekonomi platform membuka peluang pendapatan yang sebelum ini tidak wujud. Pihak kerajaan hanya melihat kelemahan ekonomi, tetapi gagal melihat manfaat sosial dan lapisan masyarakat seperti mahasiswa yang ingin menampung kos pengkajian, suri rumah yang memerlukan pendapatan tambahan, pesara yang masih mahu menjana pendapat, dan golongan muda yang baru memasuki pasaran kerja. Di sini, sebagai contoh, seorang mahasiswa di Kota Kinabalu boleh melakukan penghantaran makanan pada waktu malam selepas tamat kelas. Seorang suri rumah pula boleh memilih masa tertentu untuk bekerja tanpa perlu meninggalkan tanggungjawab keluarga sepenuhnya. Jika platform benar-benar merupakan bentuk eksploitasi yang lebih buruk daripada sistem terdahulu, kita sepatutnya melihat pekerja meninggalkan sektor ini secara besar-besaran. Ini membuktikan bahawa ekonomi platform memenuhi keperluan sebenar masyarakat moden. Tuan Yang di-Pertua, pihak kerajaan bergantung kepada pihak kerajaan bergantung kepada tiga dakwaan utama. Yang pertama, pekerja platform diklasifikasikan sebagai kontraktor bebas. Kedua, algoritma mengawal pekerja. Dan ketiga, kebebasan yang diberikan hanyalah ilusi. Sebagai kesimpulan saya, pihak pembangkang telah membuktikan bahawa ekonomi platform memberikan kebebasan dan fleksibiliti yang lebih tinggi. Ekonomi platform membuka peluang pendapatan kepada pelbagai lapisan masyarakat, dan kewujudan teknologi dan algoritma tidak membuktikan eksploitasi secara automatik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pihak pembangkang.
Saya sebagai pihak pencadang kedua menolak usul pihak pembangkang tadi yang menyatakan bahawa sistem ini membuka peluang ekonomi. Namun, hakikatnya peluang yang menafikan hak asas pekerja bukanlah peluang sebenar. Sebaliknya, merupakan satu jerat ekonomi yang tersusun. Hujah ini selari dengan teori eksploitasi Karl Marx yang menjelaskan bahawa dalam sistem kapitalis, keuntungan diperolehi melalui pengambilan nilai lebihan daripada tenaga buruh. Manakala pekerja kekal dalam keadaan terpaksa bekerja untuk kelangsungan hidup. Dalam konteks ini, ekonomi platform menggabungkan kawalan teknologi dan manipulasi ideologi untuk mengeksploitasi pekerja secara menyeluruh. Dalam sistem ini, dalam sistem ini, pekerja bukan sahaja dikawal oleh algoritma sebagai bos halimunan, namun dalam sistem ini, pekerja bukan sahaja dikawal oleh algoritma sebagai bos halimunan yang memantau pergerakan dan prestasi secara berterusan melalui teknologi seperti GPS. Malah, dipaksa mematuhi mekanisme seperti kadar penerimaan pesanan yang menekan mereka menerima tugasan tanpa mengambil kira keadaan fizikal atau logistik. Situasi ini mencerminkan konsep alienasi Marx di mana pekerja semakin terasing daripada kawalan terhadap proses kerja mereka sendiri apabila keputusan kerja ditentukan oleh sistem algoritma, bukan manusia. Kegagalan memenuhi kehendak sistem pula boleh membawa kepada penggantungan akaun secara automatik tanpa ruang perbincangan, sekaligus menunjukkan satu bentuk kawalan yang lebih ketat dan tidak berperikemanusiaan berbanding sistem tradisional. Pada yang sama, eksploitasi ini diperkukuh melalui naratif kebebasan yang mengaburi realiti sebenar. Syarikat platform mempromosikan idea bahawa pekerja adalah bos kepada diri sendiri. Namun struktur bayaran yang rendah memaksa mereka untuk bekerja dalam tempoh yang panjang untuk mencapai pendapatan yang mencukupi. Keadaan ini mendorong kepada eksploitasi kendiri di mana pekerja secara tidak langsung dipaksa memaksimumkan tenaga mereka demi kelangsungan hidup. Dari sudut teori Marx, fenomena ini boleh dikaitkan dengan kesedaran palsu, false consciousness, iaitu di mana keadaan pekerja menerima sistem yang menindas mereka sebagai sesuatu yang normal atau bahkan positif. Oleh itu, jelas bahawa ekonomi platform bukan sahaja mengawal pekerja dari struktur melalui algoritma, tetapi juga membentuk pemikiran mereka agar menerima beban kerja berlebihan sebagai sesuatu yang normal, menjadikan eksploitasi ini lebih sistematik dan sukar ditentang. Perkara ini disokong oleh kajian International Labour Organization 2021 yang mendapati bahawa pekerja ekonomi platform berdepan dengan ketidakstabilan pendapatan dan kekurangan perlindungan sosial. Selain itu, kajian Roselbert dan Stark 2016 pula menunjukkan bahawa algoritma berfungsi sebagai mekanisme kawalan tingkah laku pekerja melalui sistem penilaian dan penalti. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang Dipertua. Saya selaku pembangkang kedua ingin meneruskan hujah bagi pasukan kami. Pertama, kerajaan mengatakan bahawa ekonomi platform
lebih teruk daripada sebelum ini. Dan kami tidak bersetuju atas pernyataan tersebut. Dalam banyak sektor pekerjaan tradisional, pekerja sering menghadapi waktu kerja yang panjang. Seperti dahulu, buruh kanak-kanak bekerja 14 jam hingga 16 jam sehari dan mereka tidak mempunyai pampasan jika berlakunya kecederaan semasa waktu bekerja. Dan pekerja tradisional juga dulu tidak mempunyai gaji yang rendah dan waktu kerja yang panjang. Hari ini, jika dilihat hari ini, pekerja platform digital seperti gig masih boleh memilih waktu kerja mengikut kehendak dan mereka boleh berhenti jika mereka mahu. Okey, pertama, kerajaan mengatakan bahawa ekonomi platform lebih teruk. Kedua, algoritma sebenarnya bukan semestinya menindas pekerja tersebut, tetapi algoritma tersebut membantu pekerja dalam mengurus tempahan dengan lebih cepat dan menjadikan perkhidmatan yang disediakan tersebut menjadi lebih cekap. Jika ada masalah, itu boleh diperbaiki dan bukan merupakan satu eksploitasi seperti yang dinyatakan oleh pihak pencadang. Ketiga, ekonomi platform sebenarnya memberi peluang kepada pekerja seperti pelajar, suri rumah dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Di Sabah, ramai yang menggunakan pekerja platform digital kini untuk mencari dan menambah pendapatan mereka. Kesimpulannya, ekonomi platform memang mempunyai kelemahan, tetapi kelemahan tersebut tidak bermaksud untuk mengeksploitasi. Sebaliknya, ia memberikan fleksibiliti dan peluang kepada ramai rakyat Malaysia. Oleh itu, kami menolak usul daripada pihak pencadang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan barisan dan rakan-rakan pencadang hari ini serta barisan pembangkang yang masih terperangkap dalam utopia kapitalis. Tuan Yang di-Pertua, selaku pencadang ketiga, saya tidak akan sekadar mengulang retorik. Malah, saya akan membawa satu analisis lanjutan yang menjadi pelengkap kepada kes pencadang hari ini. Idea terakhir kami akan meruntuhkan terus premis utama pihak pembangkang yang mendewakan terma flexibility. Hadirin sekalian, gagasan terakhir perwakilan pembangkang adalah ideologi kebebasan pasca industri merupakan candu yang memacu eksploitasi kendiri. Mari kita lihat gagasan ini menggunakan struktur hujah yang matang, iaitu AREL: assertion, reasoning, evidence dan link back. Hadirin sekalian, yang pertama adalah pernyataan. Ideologi jadilah bos sendiri yang dilaungkan oleh syarikat platform digital sebenarnya adalah satu bentuk manipulasi psikologi dan ia merupakan perkara yang lebih kejam berbanding rotan penyelia di zaman kilang tradisional. Seterusnya adalah penakkulan, iaitu reasoning melalui lensa sosiologi. Tuan Yang di-Pertua dan hadirin sekalian, mari kita lihat dan aplikasikan kerangka pemikiran sosiologi contemporary. Ahli falsafah Byung-Chul Han dalam karyanya The Burnout Society menjelaskan konsep self-exploitation pada era buruh tradisional, wujud dikotomi yang jelas antara penindas iaitu majikan dan mangsa iaitu pekerja. Hadirin, jika pekerja disuruh bekerja 15 jam, mereka tahu mereka ditindas dan mereka akan memberontak. Namun, dalam era ekonomi platform kini, algoritma telah menginternalisasikan penindasan itu ke dalam minda pekerja. Dan melalui gamifikasi algoritma seperti sistem cabaran dan rating, syarikat mencuci otak pekerja untuk percaya bahawa mereka adalah usahawan. Hadirin,
Akibatnya, apabila tambang dipotong dan mereka gagal menyara keluarga, mereka tidak akan menyalahkan syarikat tersebut, tetapi mereka akan menyalahkan diri sendiri dan mengatakan bahawa mereka kurang rajin dalam bekerja. Eksploitasi kendiri ini jauh lebih efisien untuk syarikat dan lebih sukar ditentang kerana pesalah utamanya telah dikaburkan. Seterusnya adalah bukti lapangan, iaitu realiti sosioekonomi pragmatik. Tuan Yang di-Pertua, kita tidak berdebat di awang-awangan. Mari kita berpijak pada bumi yang nyata dan melihat realiti geopolitik di bumi Sabah. Lihat nasib anak-anak muda, golongan B40 yang menjadi rider dan pemandu e-hailing di sekitar kota Kinabalu, Penampang, Inanam dan sebagainya. Mahupun kawasan bertopografi mencabar seperti Kundasang. Mereka berhadapan dengan kos sara hidup dan kos penyelenggaraan kenderaan yang sangat tinggi akibat keadaan geografi serta infrastruktur tempatan yang seperti kita ketahui, jalan raya yang tidak dapat dibawa bincang. Hadirin, apabila algoritma ini, syarikat yang berpangkalan di ibu negara membuat keputusan buta, bertopengkan kecekapan AI dengan menurunkan tambang asas serendah RM3 ke RM4, adakah rider di Sabah ini mempunyai kebebasan tersebut? Tidak. Kos membaiki motosikal yang rosak akibat jalan berbukit tidak pernah ditanggung oleh aplikasi. Mereka akan menanggung perkara tersebut dengan duit yang dihasilkan sendiri. Adakah itu yang disebut sebagai kebebasan ataupun flexibility? Hadirin, tambahan juga rider ini terpaksa menghukum tubuh badan mereka sendiri, iaitu terpaksa meredah hujan dan memandu secara berbahaya selama 14 jam sehari, semata-mata untuk mencapai jumlah pendapatan yang boleh menyuap nasi ke mulut keluarga mereka. Seterusnya, hadirin yang saya hormati sekalian, adakah ini yang pembangkang panggil pemerkasaan? Kebebasan yang mereka agungkan itu sebenarnya adalah penjara halimunan. Oleh kerana penindasan ini bersembunyi di sebalik skrin telefon dan dibalut dengan perkataan flexibility, ia mematikan keupayaan pekerja untuk melawan secara kesatuan. Oleh itu, jelas terbukti eksploitasi dalam ekonomi platform ini adalah jauh lebih sistematik, bersifat psikologikal dan sangat sukar ditentang berbanding era sebelum ini. Usul ini sangat relevan dengan realiti, bebas daripada self-sata dan wajib diluluskan oleh Dewan. Oleh itu, saya merumuskan bahawa fleksibiliti yang diagungkan oleh pihak pembangkang hanyalah ucapan yang tiada kata-kata yang jelas. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera yang tuan yang dihormati, para hadirin sekalian. Setelah meneliti keseluruhan perdebatan hari ini, pihak kerajaan sebenarnya gagal membuktikan premis utama usul mereka. Mereka cuba menggambarkan ekonomi platform digital sebagai satu bentuk eksploitasi yang paling sistematik dan paling sukar ditentang. Namun buktinya hanyalah kewujudan beberapa kelemahan daripada sistem tersebut. Kerajaan membina kes mereka atas 3 andaian, yang mana mereka mengatakan bahawa semua pekerja gig dieksploitasi, semua algoritma menindas dan semua kebebasan adalah ilusi. Izinkan saya memberikan hujah pertama saya. Pihak kerajaan menganggap flexibility sebagai eksploitasi. Hakikatnya, pekerja gig masih mempunyai kebebasan untuk memilih waktu bekerja, lokasi bekerja, malah boleh berhenti atau berpindah ke platform lain pada bila-bila masa. Kebebasan memilih ini tidak pernah dinikmati oleh ramai pekerja era eksploitasi tradisional yang sering dijadikan perbandingan oleh pihak kerajaan. Seperti rational choice theory, manusia membuat keputusan berdasarkan kos dan manfaat. Jadi, kalau dikatakan oleh pihak pencadang tadi bahawa pekerja perlu menanggung kos dan juga kesan-kesan lain seperti kos, resiko kemalangan dan sebagainya, itu merupakan daripada pilihan orang sendiri. Oke, seterusnya, daripada teori Emil Durkheim, setiap institusi sosial mempunyai fungsi dalam masyarakat yang mana ekonomi platform
berfungsi sebagai mekanisme yang menyesuaikan pasaran pekerja. Kita tidak boleh samakan era pekerjaan pada abad ke-19 dengan era sekarang. Era dahulu mereka bekerja secara tradisional yang mana memerlukan tenaga, dipantau oleh majikan dan sebagainya. Tidak sama dengan sekarang yang mana pekerjaan itu lebih terbuka. Pekerjaan ada terbagi kepada dua, yang mana modern dan juga tradisional seperti yang saya katakan tadi. Jadi pada zaman ini pekerja-pekerja boleh memilih sama ada mereka ingin bekerja secara atas talian yaitu modern ataupun bekerja seperti pekerja-pekerja tradisional. Oke, seterusnya mereka mendakwa algoritma merupakan alat penindasan modern. Namun, algoritma hanyalah mekanisme pengurus yang digunakan untuk menyusun permintaan, mengagihkan tugasan, dan meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Sekiranya terdapat kelemahan dalam sistem algoritma, ia merupakan isu tadbir urus dan ketulisan yang boleh diperbaiki melalui dasar dan peraturan, bukannya bukti bahwa keseluruhan sistem itu bersifat eksploitasi. Yang ketiga, pihak kerajaan langsung gagal membuktikan bahwa keadaan pekerja platform hari ini lebih buruk berbanding era terdahulu. Sejarah telah menyaksikan buruh kanak-kanak, kerja paksa, waktu bekerja yang melampaui had, dan penindasan fisikal yang nyata. Berbanding keadaan tersebut, pekerja platform pada hari ini masih mempunyai ruang membuat pilihan dan memperoleh pendapatan mengikut kemampuan mereka. Seperti yang pencadang pertama mempersoalkan yang mana adakah mereka dilindungi? Saya nyatakan mereka mengambil risiko tersebut seperti mana teori rational choice tadi. Mereka membuat pilihan pekerjaan itu berdasarkan pemilihan mereka sendiri. Mereka melihat bahwa terdapat kelebihan manfaat daripada risiko yang perlu mereka tanggung. Tuan yang dipertua, kami tidak menafikan bahwa ekonomi platform mempunyai kelemahan yang perlu diperbaiki. Namun, kelemahan tidak sama dengan eksploitasi. Dan flexibility tidak sama dengan penindasan. Apa yang berlaku hari ini ialah cabaran pasaran kerja modern yang memerlukan reformasi dan penambahbaikan, bukan pembelaan melalui sebagai sistem eksploitasi buruh. Oleh itu, kerana pihak kerajaan gagal membuktikan bahwa ekonomi platform digital merupakan bentuk eksploitasi buruh yang lebih sistematik dan lebih sukar ditentang berbanding era sebelumnya, maka kami dengan tegas menolak usul ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi sebelum saya memberikan rumusan akhir untuk debat ini, saya mau memberitahu sesuatu. Saya amat kecewa dengan hujah yang diberikan oleh pembangkang dan tidak membuat saya teruja untuk berdebat. Kerana mereka hanya menceritakan flexibility. Apa yang mereka faham sebenarnya melalui flexibility ini? Saya ragu dengan para pendebat ini. Mereka sebenarnya bercerita flexibility seperti menceritakan buku cerita kepada kanak-kanak. Jika memang flexibility ini menjamin hak-hak pekerja platform ini, soalan pertama saya itu, macam mana flexibility ini boleh jalan apabila dikawal oleh algoritma? Sebagai contoh, seorang pemandu e-hailing yang bekerja dari pagi hingga ke malam dan semua itu dikawal oleh sistem, betul. Dan ini menunjukkan bahawa di mana flexibility tersebut? Sebenarnya tidak wujud pun. Menurut kajian Rosenberg dan Stark mengenai Uber, algoritma platform menggunakan sistem penarafan, insentif, penalti yang mempengaruhi keputusan pekerja tentang bila, di mana dan berapa lama mereka perlu kerja. Pekerja yang menolak terlalu banyak tugasan atau gagal memenuhi kadar penerimaan tertentu berisiko menerima kurang pesanan pada masa hadapan. Itu merupakan kajian yang sangat penting. Kita dapat lihat Uber dikawal oleh sistem tersebut. Bila anda bercerita tentang flexibility,
tidak ada poin lain yang anda ceritakan membuatkan hujan yang berdebat ini terlalu bosan. Kedua, fleksibiliti menyebabkan pekerja menanggung sendiri risiko ekonomi. Yakinkan anda? Kenapa? Sebab pihak pembangkang mungkin mendakwa bahawa fleksibiliti ini membolehkan pekerja mengimbangi kehidupan mereka. Namun, hakikatnya fleksibiliti ini dalam ekonomi platform sering memindahkan risiko perniagaan daripada syarikat kepada pekerja. Macam saya katakan tadi, bila pesanan itu di cancel, siapa yang menerima kerugian tersebut? Pekerja. Kemudian, apabila mereka mengalami kemalangan, siapa yang menanggung mereka? Mereka sendiri. Jadi, apabila pembangkang ketika mengatakan bahawa itu pilihan mereka sendiri, astaghfirullahalazim, itu bukan pilihan mereka sendiri. Itu kemalangan tidak dapat dijangka. Semua risiko tersebut tidak akan ditahu bila akan terjadi. Kemudian yang ketiga, flexibility tidak menjamin kebebasan kerana pekerja terpaksa bekerja lebih lama untuk memperoleh pendapatan mencukupi. Kajian ILO dalam laporan World Employment dan Social Outlook 2021 mendapati ramai pekerja platform perlu bekerja melebihi 48 jam. 48 jam seminggu untuk mencapai pendapatan. Sedangkan pekerja yang bekerja di negeri ini dan negara ini hanya bekerja 48 jam seminggu. 45 jam seminggu. Minta maaf Juri. Kemudian, sebelum saya mengakhiri lah, jangan terlalu menceritakan tentang fleksibiliti. Berpijak kepada bumi yang nyata ini bahawa platform digital sebenarnya bukanlah salah satu platform yang memberikan keuntungan kepada pekerja-pekerja tersebut. Kerana saya yakin dan saya berpendapat bahawa platform digital hanya memberikan pendapatan kepada pekerja yang hanya tunduk dan tidak berani melawan. Kerana mereka terselindung dengan masalah-masalah pribadi mereka. Kemudian, apabila kita lihat bagaimana pembangkang-pembangkang mengutarakan hujah-hujah mereka yang mengatakan bahawa pekerja-pekerja perkesa ini dijamin oleh perkesa. Menurut laporan yang dipertua, sehingga tahun 2025 hanya 26% daripada 1.6 juta pekerja yang gig yang mencarum perkesa. Jadi mereka sendiri pun tidak yakin dengan perkesa tersebut. Jadi apabila anda menyatakan flexibility, sekali lagi lah, flexibility, dia seakan-akan anda melemparkan kesalahan-kesalahan tersebut kepada benda-benda lain seperti anda bilang tadi. Kerana sistem yang gagal. Sistem yang gagal perlu diselidiki balik, perlu diperbaharui balik. Tetapi anda hanya terjerat dalam mimpi-mimpi yang kosong. Oleh itu, pihak pencadang menegaskan bahawa hujah fleksibiliti yang dibawa oleh pembangkang gagal menafikan kewujudan eksploitasi sistematik dalam ekonomi platform digital. Fleksibiliti yang ditawarkan bukanlah kebebasan sebenar kerana ia masih dikawal oleh algoritma, memindahkan risiko kepada pekerja, memaksa mereka bekerja lebih lama untuk pendapatan yang mencukupi, serta digunakan sebagai ideologi untuk menormalisasikan kehilangan hak pekerja. Justru, fleksibiliti dalam ekonomi platform digital lebih tepat dilihat sebagai mekanisme eksploitasi yang lebih canggih dan sukar ditentang berbanding era pekerjaan tradisional. Sekian, terima kasih. Sebelum saya membuat kesimpulan, ya, flexibility. Sebelum flexibility, algoritma tu penting. Kenapa algoritma tu penting? Sebab algoritma tu boleh membantu untuk mengurus tempahan lebih cepat, menjadikan perkhidmatan lebih cekap. Di sini, jika fleksibiliti ini tidak wujud, kenapa ramai pekerja gig ada pada masa hari ini?
Ini menunjukkan lebih banyak kelebihan daripada kelemahan. Sebagai contoh, seperti yang kita tahu, banyak sangat e-hailing di UMS, dan saya pernah, ini salah satu situasi lah yang saya pernah mengalami, di mana saya pernah naik e-hailing dan saya pernah tanya pendapat orang e-hailing tu tersebut, dan dia bagi tahu saya bahawa satu minggu tu dia boleh dapat RM800. Di sini terbuktinya bahawa flexibility ni dia dapat mengikut, sebagai contoh lah, dia dapat ikut masa dia sendiri. Jadi bila-bila masa dia boleh buat e-hailing, dan di sini dibuktilah kan bahawa flexibility tu penting. Okay. Maka di sini pihak pencadang gagal membuktikan bahawa ekonomi platform digital merupakan bentuk eksploitasi buruh yang lebih sistematik dan lebih sukar ditentang berbanding era terdahulu. Pertama, flexibility bukan eksploitasi. Pekerja gig masih mempunyai kebebasan memilih masa, tempat dan jumlah kerja yang ingin dilakukan. Yang kedua, algoritma bukan semestinya alat penindasan. Ia hanyalah teknologi pengurusan yang boleh diperbaiki melalui dasar dan regulasi. Kami mengakui terdapat kelemahan dalam ekonomi platform, namun kelemahan tidak sama dengan eksploitasi. Apa yang berlaku ialah memerlukan penambahbaikan, bukannya pelabelan melulu sebagai sistem penindasan. Oleh itu, pihak pencadang gagal membuktikan premis utama usul, maka kami dengan tegas menolak usul ini. Sekian, terima kasih. Yang di-Pertua, saya ada ucapan lagi untuk membalas. Beliau mengatakan melalui pengalaman mereka sendiri 800. Saya juga pernah bekerja sebagai pemandu e-hailing, di mana ya memang pendapatan tersebut agak lumayan, tetapi cost maintenance sendiri saya tanggung, dan itu dari pengalaman pribadi saya. Kemudian pekerja e-hailing di UMS, adakah mereka diiktiraf pekerja e-hailing? Persoalan saya, adakah mereka pekerja-pekerja platform tersebut adalah pekerja yang di bawah satu syarikat? Sekian, terima kasih. Seterusnya, diminta untuk kedua-dua pihak untuk merumuskan kesimpulan masing-masing. Pihak pencadang. Baiklah, saya rumuskan daripada debat yang amat membosankan ini. Jadi, baiklah, saya berterima kasih kepada pihak pembangkang kerana memberikan isi-isi yang terlalu mudah untuk ditampak. Kemudian, baiklah, sebelum saya mengakhiri debat hari ini, saya ingin merumuskan bahawa mereka beranggapan bahwa isi mereka platform digital sebenarnya bukanlah platform yang memberikan keuntungan penuh kepada pekerja-pekerja gig tersebut. Namun sebagai seorang rakyat Malaysia, saya ingin mencadangkan bahawa platform-platform tersebut perlu diperbaharui dan perlu ditambah baik agar semua pekerja-pekerja yang bekerja dalam platform tersebut menerima manfaat yang sama dan mendapat upah yang adil dan diiktiraf sebagai pekerja, bukannya rakan kongsi. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, mungkin pihak pencadang terlalu rasa bosan sebab mereka terlalu yakin dengan isi mereka yang amat betul. Di sini pihak pencadang gagal membuktikan. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa pihak pencadang gagal membuktikan bahawa ekonomi platform digital merupakan bentuk eksploitasi buruh yang lebih sistematik dan lebih sukar ditentang berbanding era terdahulu. Oleh itu, pihak pencadang gagal membuktikan premis utama usul, maka kami dengan tegas menolak usul ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.
Hadirin yang dihormati, terima kasih diucapkan kepada semua pembahas atas hujah yang bernas, kritis dan ilmiah sepanjang sesi perdebatan ini berlangsung. Dengan itu, berakhirlah sesi debat pusingan akhir AH20903 Masyarakat Industri. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada panel juri, pensyarah khusus, para peserta dan semua hadirin yang telah menjayakan majlis ini. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang diperolehi pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Dengan ini, saya menutup sesi perdebatan pada hari ini. Sekian, terima kasih.